إلى النبي محمد صفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الاسكندري شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih qata'as-sa'irina lahum wal wasilina ilaihi ar-ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim wa ta'as-sairina lahu wal wasilina ilaihi ar-ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Telah diputuskan Allah Ta'ala akan segala orang yang berjalan baginya dan segala orang yang sampai kepadanya daripada melihat segala amal mereka itu dan daripada memandang segala hal mereka itu, bahwasanya mereka itu dengan dia tiada dengan diri mereka itu, melainkan bahawa segala maqam mereka itu berkurang lebih atas sekadar hal mereka itu yang telah dikurniakan hak Ta'ala akan mereka itu. Ini orang yang telah, makna kata, dianugerah oleh Allah hati dan mata hati dan nur. Tiga anugerah Allah Ta'ala ini menjadikan dia seorang yang beribadat kepada Allah dengan konsisten atau dengan dawam istiqamah. Jadi dalam golongan yang buat ibadat ni dia ada dua macam. Pertama golongan sa'irun, orang yang berjalan. Yang kedua orang yang wasilun, orang yang dah sampai. Ya? Orang yang berjalan, orang yang sampai. Yang berjalan ni dipanggil ahlul ibadah. Dia buat ibadat dengan jalan mujahadah, terpaksa berjuang, berperang lawan hawa nafsu dan syaitan. Golongan wasilun yang dah sampai ini orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat inayah dan pertolongan daripada Allah Taala dan tak perlu lagi dia berperang menentang hawa nafsu. Dipermudahkan oleh Allah kepada dia untuk buat ibadat. Ya. Ni dua golongan. Tapi kebanyakan kita ni golongan sairin lah, atau salikin, atau salik. Dia lah tu semua tu. Ataupun tariq. Tu samalah. Lebih kurang. Maknanya orang yang mengerjakan ibadat kepada Allah dengan jalan bersungguh-sungguh dan terpaksa bermujahadah di jalan ibadat dia tu. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, qata'as-sa'irina, telah qata'a ni memutuskan oleh Allah Ta'ala sairin, orang yang berjalan. Orang yang berjalan ni
dia boleh sampai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berjalan, Allah bagi dia berjalan. Allah tolong dia berjalan. Dia sampai pun Allah bagi dia sampai. Jadi orang yang buat ibadat, dia nampak dengan mata hati dia, yang aku boleh buat ibadat, anugerah Allah. Bantuan Allah. Pertolongan Allah. Itu dia. Itu makna khata as-sairina lahu. Maka memutuslah oleh orang yang makna kata berjalan ni, dia boleh berjalan, dia boleh buat ibadat lahu dengannya, dengan Allah Ta'ala. Allah bagi dia anugerah, Allah bantu dia. Wal wasilin pula, orang yang berjalan pula, wal wasilina ilaih, orang yang berjalan kepadanya, yang berjalan kepada, yang wasilin ni yang sampai kepada Allah. Sampai kepada, kalau kita kata golongan wali-waliya, golongan para muqarrabin, waliullah, para anbiya, Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini panggil ahlul haq, mereka yang sampai. Kalau iman dipanggil ilmu yaqin. Ilmu yaqin. Bukan ilmu yaqin, dah ainul yaqin. Dah sampai martabat ainul yaqin, haqqul yaqin. Ini golongan orang yang wasilin atau wasilun. Manakala golongan wasilina ilaih, yang sampai kepada Allah itu, ru'yati a'malihim lahum. Yang melihat, yang melihat amalan-amalan bagi mereka itu, dia memandang segala amalan yang dia lakukan itu, syuhu wa syuhudi ahwalihim, an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim. Dia memandang akan segala amalan mereka, amalan mereka itu daripada Allah, dan memandang mata hati mereka itu, segala ahwalnya pun dianugerahkan oleh Allah. Allah bagi dia amal, Allah bagi dia ahwal. Ahwal ni kelakuan batin. Buat ibadat, dia dapat rasa manis. Manis tu ahwal. Buat ibadat tu usaha dia, tapi dia nampak anugerah Allah. Ahwal pun pemberian daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala makna kata putuskan benda ni kepada mereka, supaya Allah nak anugerahkan mereka terlepas daripada sifat sebagai seorang hamba yang ujub. Kalau hamba yang ujub, dia tak terputus. Dia masih nampak dia berjalan, dia nampak dia sampai. Dia nampak dia boleh beribadat, dia nampak ahwal, kelakuan batin, usaha dia. Kalau orang yang dipelihara oleh Allah, dia nampak semata-mata daripada Allah. Kurniaan Allah. Pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Telah diputuskan Allah, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan segala orang yang berjalan baginya. Orang yang sair tadi ni, Allah bantu dia, Allah tolong dia, Allah sampaikan, Allah bagi dia berjalan baginya. Jadi Allah Ta'ala putuskan, Allah yang tolong, Allah yang anugerah kepada dia, boleh berjalan. Dan segala orang yang sampai, golongan yang wasil pun macam tu juga, anugerah Allah. Yang berjalan pun Allah bagi, yang sampai pun Allah bagi. Jadi Allah putuskan, Allah pelihara dia daripada melihat segala amal mereka itu. Dia tak nampak amal mereka tu. Dan daripada memandang segala ahwal mereka itu, dia tak nampak dia yang buat, yang dia yang dapat. Bahwasanya mereka itu dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Allah putuskan dia, Allah pelihara dia daripada melihat amalan, daripada melihat ahwal mereka itu. Habis dia nampak apa? Dia nampak semua ni anugerah Allah. Dengan dia, dengan Allah. Tiada dengan diri mereka itu. Tak nampak dengan usaha dan ikhtiar masing-masing. Melainkan bahawa segala makam mereka itu berkurang lebih atas kadar
hal mereka itu yang telah dikurniakan hak Ta'ala akan mereka itu. Asal kata mereka pandang Allah, tapi dia punya makam berlebih kurang. Ada yang kuat pandang hati Allah sampai dia tak rasa apa-apa dah. Kalau dia kadang-kadang dia nampak, ada juga dia nampak Allah. Kadang-kadang dia nampak ada juga sikit-sikit. Makna kata perbuatan dia, maka dia lihat perbuatan aku pun daripada Allah. Kalau dia nampak usaha dan ikhtiar, yang usaha ikhtiar ni pun daripada Allah. Ada yang setengah tu langsung tak nampak usaha ikhtiar dia. Dia nampak semua daripada Allah. Sikit pun tak ada daripada diri dia. Yang setengahnya, yang rendah sikit tu, dia nampak juga usaha dan ikhtiar. Perancangan dia, bantuan orang. Tapi dia nampak bahawa semua ni pun Allah Ta'ala. Yang menjadikan sebab pun Allah, yang tak menjadikan sebab pun Allah. Yang setengah tu dia nampak tidak bersebab. Hanya Allah yang bagi. Yang setengah tu dia nampak bersebab. Dengan sebab usaha dan ikhtiar. Tapi sebab aku tak memberi bekal. Semua daripada Allah. Kalau Allah bagi dengan bersebab, sebab pun Tuhan bagi. Kalau dia bagi tak bersebab, tak ada sebab pun dia bagi juga. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna kedudukan orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Allah pelihara dia bukan setakat boleh buat amal. Allah pelihara dia makna kata boleh, makna kata memandang atau pelihara dia daripada sifat-sifat ujub. Melihat akan diri itu. Hanya dipandang hati itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala ammas-sairun. Ammas-sairun fali annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha. Ammas-sairun fali annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma'allahi fiha. Adapun segala orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, maka dari kerana bahawasanya mereka itu tiada tahqiq akan mereka itu serta Allah Ta'ala dalamnya, maka putuslah mereka kepadanya dengan melihat taksir diri mereka itu. Maka adalah memutuskan mereka itu pada penglihatnya daripada segala halnya dengan sebab berhadap mereka itu atasnya. Balik kepada yang tadi, dalam makam melihat dengan mata hati, ibadat yang dia buat ni daripada Allah. Semua kata lagu tu. Orang yang syair pun kata lagu tu macam tu. Orang yang wasil pun kata macam tu. Tapi yang wasil ni tinggi. Dia tak nampak santung. Dia boleh memberi bekas. Dia nampak semata-mata Allah Ta'ala. Wali-wali Allah. Para-para rasul. Para-para nabi. Mereka wasil. Orang yang salik ni, dia kata daripada Allah juga. Tapi dia duk nampak sebab-sebab tu dia nak buang terus tak boleh. Macam kita lah takkan tak dapat sebab. Macam saya main dengan kereta. Dia sampai pada rumah dengan sini naik kereta. Nak pergi je lah. Dia kata Allah yang menyampaikan aku. Tapi hati, kalau fikir aku naik kereta ni, kau jalan kaki. Boleh nak pergi lah. Memang tak boleh nak pergi. Kan? Kita dapat duit kan apa? Belah lembu. Kita jual lembu dapat duit. Aku dapat duit belah lembu dengan sebab aku jual lembu. Kan? Nak kata ada aku tak jual lembu, duit tumai gitu ya. Boleh ya? Hang kerja makan gaji. Kita kerja orang banyak gaji, kalau tak kerja kamu nak banyak gaji. Lepas tu kita nak kata duit ni terus mai daripada Allah dengan tak payah kerja. Boleh tak? Mana boleh. Dia kita bukan orang dia. Ya. Tentu kita nampak juga kerja kita. Nampak juga usaha kita. Nampak juga sebab. Ini tak dapat nafi. Kan? Pasal makam kita makam tu. Dia tak?
Kalau kita dah macam tu pun, kita kaitkan. Kalau bersebab, sebab tu Allah bagi. Kalau kita makan gaji, kita bekerja orang banyak gaji, kerja tu pun Allah bagi. Allah juga. Kalau kita dengan sebab jual lembu, lembu tu pun Allah bagi. Dengan sebab kita nelayan, pergi ke laut pun Allah juga. Jadi sebab tu Allah menjadikan sebab. Tu yang dikata dua lapis tu. Lapis yang pertama dia tak langsung, tak nampak sebab. Ini wali-wali Allah, dia tak nampak apa dah. Dia nampak terus Allah Ta'ala anta'budallah ka'annaka tarahu. Dia golongan musyahadah. Dia nampak Allah ya. Tak nampak lain. Tapi Nabi sebut satu lagi golongan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak melihat Allah, ingat Allah melihat kamu. Ini golongan nombor 2. Yang kita ni duduk nombor 2 ni lah. Masih pandang kepada sebab. Tapi jangan sangkut tang sebab. Kita pergi kepada Musa bibul asbab, yang menjadikan sebab, yakni Allah Ta'ala. Jangan tersangkut tang sebab tu. Pergi terus kepada Tuhan yang menjadikan sebab. Kalau bersebab, Allah jadikan sebab. Tak bersebab, Allah jadi tak bersebab. Faham tak? Dia nak bagi faham balik elok tu. Sebab, yalah, kan semua macam waliullah kan. Banyak lagi yang golongan yang masih tersangkut dengan sebab. Cara melepasnya, sebab tu pun Allah bagi jadi. Gitu. Ya. Wa ammal wal ya. Ammas sairun. Adapun orang yang berjalan, yang sair. Orang yang golongan rendah tadi ni. Yang berjalan, golongan salik, golongan tarik, ahlul ibadat, ahlul mujahadah, depa ni semua lah. Fali annahum, maka dengan sebab bagi mereka itu lam yatahaqqaqus sidqa, belum lagi tahqiq cara sebenar-benarnya. Tak sampai tahqiq dia tu macam para wali. Tahqiq dia tu sampai macam para nabi, para rasul. Ya. Dia belum sampai lagi. Ma'allahi fiha. Maka dengan Allah lah pada mereka itu. Bila tak sampai tahqiq, dia nampak sebab, Allah menjadikan sebab. Kalau kita kata dengan dia kenyang dengan sebab makan. Makan tu Allah bagi, kenyang tu Allah bagi. Allah yang mengenyangkan, bagi kenyang dengan sebab makan. Jadi Allah bagi kenyang dengan sebab makan, maka kita nampak sebab pun Allah bagi jadi. Ada orang dia kenyang tak payah makan. Cukup dia selawat sekali kenyang seminggu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kenyang terus. Dia boleh makan buah kurma sebiji, kenyang sepanjang hari. Ada. Buah kurma sebiji. Dia makan kurma. Dia buka puasa bukan dia makan kurma. Dia buka puasa ya. Dia luluk. Kurma tu dia luluk. Untuk batalkan puasa dia. Tak lagi sahur lagi, kurma tu ya dia makan. Sebiji kurma satu hari hidup. Bagi dia makan ni untuk buka puasa. Bagi batal puasa dia. Dia makan sebiji tu kerana nak ambil kelebihan bersahur. Bukan kelebihan lapar lah. Kalau sembang dia kita jadi pening. Saya sembang dia cumit. Dulu saya rajin bila tak apa nak pergi kena teruk jumpa dia tiba kita. Cakap terus ceramah. Tak bangkit tahajud dia tak. Dia kenal muka kita. Kan? Baca amal ni aku kata. Li ila fi Quraisyin. Ila fihim rihlatash syita ila sayf. Sampai fal ya'budu rabb hadzal baitil allazi at'amahum min ju'. Quran tengok. Ayat ni cerita golongan Quraisy. Orang Quraisy ni dia mengembara, berdagang. Dia pergi ke Yaman, dia pergi ke Syam, pergi balik.
Allah cerita mereka ini allazi at'amahum min ju'. Allah bagi mereka makan daripada lapar. Cuba tafsir. Allazi at'amahum min ju'. Tuhan Allah Ta'ala ni bagi makan mereka daripada lapar. Kita faham tak? Kita faham mereka lapar, Tuhan bagi makan. Lihat. Itu yang kita faham. Mereka lapar, Tuhan bagi makan. Itu makna allazi at'amahum min ju'. Terjemah betul-betul dia tak? Allazi apa? Allazi. Dia, Tuhan. At'amahum, memberi mereka makan. Siapa bagi mereka makan? Tuhan ni bagi mereka makan. Makan apa? Min ju', daripada lapar. Min ju' daripada lapar. Maknanya Tuhan bagi mereka makan lapar. Bukan bagi makan nasi, bagi mereka makan lapar. Tuhan tak sebut bagi makan nasi, bagi makan roti. Tuhan sebut bagi makan daripada lapar. Jadi Allah bagi mereka makan lapar. Lapar tu makanan mereka. Ada waliullah makan dia lapar. Dia dapat lapar dah seronok tak kira. Dia boleh puasa. Dia makan tu buah kurma sehari sebiji tu bukan kerana lapar dah. Kerana buka puasa, luluk. Dia makan waktu sahur kerana nak ambil fadilat bersahur, makan sahur. Dia tak makan pun boleh. Itu Allah bagi. Allah nak bagi dia keyakinan. Dulu sini ada yang apa, yang perang memali tu. Dia main mengajak sini. Patih Mak Piah. Patih Mak Piah lepas peristiwa Mali, dia tak makan nasi. Orang kata tak makan nasi mati. Tak makan nasi tak boleh. Tak, aku ni kalau tak makan nasi tak boleh. Dia buktikan boleh dengan tak makan nasi. Makan roti sekepin cukup sehari. Buka puasa makan roti sekepin. Buka sahur ayak sikit. Boleh. Ada orang jenis macam tu. Dia boleh kenyang dengan tidak bersebab. Tapi golongan sairin ni kan, makna kata dia tak sampai tahap tu. Ni yang disebut ni. Adapun segala orang yang berjalan kepadanya, maka dikana bahawasanya mereka itu tiada tahqiq, mereka itu akan sidqa, akan sidik. Mana dia tak sampai kepada satu tahap direct terus pada Allah. Dia masih tersangkut. Dia lapar, dia makan. Dahaga, dia minum. Kan? Dia tersangkut. Dia sakit, dia makan ubat. Dia sangkut itu. Itu dia. Akan sidik mereka tu belum sampai peringkat tahqiq yang sebenar. Serta Allah dalamnya. Maka putuslah mereka itu kepada Allah. Dia kata, dengan melihat taksir diri mereka itu. Maka dia pandang cara dia nak putus tu, nak yakin betul-betul pada Allah tu, dia pandang taksir diri dia. Diri dia yang serba lemah. Aku tak sampai peringkat tu. Masih bergantung dengan sebab. Tersangkut dengan sebab. Maka adalah memutus mereka itu dengan penglihatannya daripada segala halnya dengan sebab mereka itu atasnya. Dia pandang dengan sebab, tapi dia berhadap kepada Allah Ta'ala. Allah yang menjadikan sebab. Allah menjadikan sebab. Dia tak tersangkut tentang sebab saja. Dia tak kata nasi mengenyangkan. Dia tak kata ubat menyembuhkan. Allah. Dia perlu sebab, tapi dia pergi kepada Allah yang menjadikan sebab. Tok Guru saya selalu sebut. Dia kata jangan pandang kepada sebab. Pandang kepada Musa bibul asbab. Yang menjadikan sebab. Yang menjadikan sebab itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Pandang betul. Walaupun dia tersangkut tentu, tapi sudahnya Allah Ta'ala juga. Ini gulungan yang dinamakan sairun, tarik, ataupun gulungan salik. Salik pun dia lah.
Tariq pun dia, sair pun dia juga. Golongan yang berjalan. Kalau dalam bab tarikat ni dipanggil golongan tariq. Orang yang tariq, yang berjalan pada Allah dengan jalan bermujahadah. Sungguh-sungguh beribadat. Dia tak wasil lagi, dia masih berjalan. Dia masih, makna kata dia memerlukan sebab, tapi hati dia tak pandang sebab, pandang yang menjadikan sebab, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dia sakit, dia pergi cari ubat kan. Kita kan sakit pergi jumpa doktor, pergi beli ubat. Kena gout, pergi cari ubat. Dia pun tak cari ubat. Kalau Allah nak bagi sembuh, sembuh lah, tak ada lah. Apa ubat? Ubat kali berbekas tak? Pok-pok tu kita jangan buat pasal. Merau malam tak boleh tidur kacau. Kita bukan dia, bukan ahli dia. Lapak cari nasi, cari periuk. Mereka mana ada? Mereka dah tak bergantung dengan sebab tu. Ni wasil. Kita tersangkut. Walaupun tersangkut dengan sebab, tapi dia nampak dengan mata hati Allah yang menjadikan sebab. Allah mengenyangkan dia dengan sebab tu Allah bagi jadi. Puak satu lagi ni tinggi sangat dah. Dia langsung tak fikir buat sebab dah. Langsung tak fikir. Kita masih fikir buat tu. Kita tersangkut dengan syariat. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum. Allah suruh kita buat kerja. Atok strategi, berjuang. Kumpul orang, bentuk, pergi daftar mengundi. Main pelaraya kita mengundi. Menangkan Islam. Mereka tu dah. Bukan pasal mengundi dah. Betul pun. Baru ni bukan pasal mengundi tu kat kerajaan kan. Betul pun. Yang dia kata tu betul. Tapi kita tak sampai lagu dia tu. Tak sampai macam dia. Dia kena kerja, kena usaha, kena rancang, kena buat itu, buat ini. Biar pergilah. Pagak pecah habis pergi. Lembu nak keluar-keluar. Kalau tu hajat itu tak keluar juga. Buat itu. Kalau lembu hilang, kita pening. Balik dah banyak dah. Kita buka makam dia. Kalau kita buat pagak, kalau lembu keluar, Allah Ta'ala bagi keluar. Tak keluar pun, Allah Ta'ala juga. Bukan sebab pagak. Kita ni cantumlah. Kita ahli sunnah. Dan kita masih tersangkut dengan syariat. Memang tersangkut. Puak-puak tu dia tak ada apa dah. Langsung tak apa dah. Dia pakai dengan Allah Ta'ala ya. Itu dia. Itu kena faham tu antara sairun dengan golongan wasilun. Kena faham begitu. Ni kita tasawuf cerita ni. Siapa yang tak mengaji tasawuf tak ada, tak jumpa. Buat tu mana ada. Dan kata Syekh. Syekh ni Ibn Atta' lah. Bahawa dia kata nama sahabat ni Jurimi radhiyallahu an. Kata Syekh bahawa Jurimi radhiyallahu an tengah daripada alamat orang yang dikurniai Allah Ta'ala akan dia dalam segala halnya itu, bahwasanya memandang ia akan taksir dalam ikhlasnya dan lupa dalam segala zikirnya dan akan kurang dalam siddiqnya dan akan segan dalam mujahadahnya dan akan sedikit memeliharakan dalam fakirnya, maka adalah segala hal kepadanya tiada keredainya dan bertambah-tambah ia akan fakir kepada Allah dalam fakirnya dan dalam perjalanannya hingga panahlah ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Intaha. Ini sikit tip daripada Tok Syekh kita ni. Ya. Cerita bahawasanya seorang ulama sufi namanya Jurimi radhiyallahu an ada bagi sedikit penerangan berkaitan keadaan orang yang jenis macam ni. Kan? Yang salik ni.
Setengah daripada alamat orang yang dikurniai Allah akan dia dalam segala halnya. Orang Allah Ta'ala bagi dia hal. Hal ni kelakuan-kelakuan batin. Seperti takutkan Allah, rindukan Allah, lazat dalam ibadat, cintakan Allah. Ini hal-hal kelakuan-kelakuan batin Allah bagi kat dia. Alamat orang nak dapat semua ni. Ya. Bahawa memandang ia dengan hatinya akan taksir dalam ikhlasnya. Dia tengok diri dia ni tak cukup ikhlas. Makna nak sebutnya dia nampak diri dia serba kurang lah. Diri dia serba kekurangan. Buat ibadat tak cukup ikhlas. Ikhlas dia sikit sangat. Itu dia. Dia nampak diri dia macam tu. Bila nampak begitu tu, Tuhan nak bagi tu. Bila kita duk rasa kita cukup, tu Tuhan tak bagi. Kita kata, aku ni okey dah, cukup semua dah. Tuhan tak bagi. Yang Tuhan nak bagi tu, alamat Tuhan nak bagi tu, kita nampak kita terbuat tak cukup. Ikhlas kita ni, Allah, aku ni jauh daripada ikhlas. Nampak diri dia kurang. Taksir. Dan akan lupa dalam segala zikirnya. Dia duk kata zikir aku ni zikir ghaflah. Kan ada zikir ghaflah, zikir yaqadha, kan? Zikir yaqadha ni zikir menyebut Allah Taala dalam keadaan kita sentiasa ingat kepada Allah. Itu zikir yaqadha. Mulut sebut, hati ingat pada Allah. Itu zikir yaqadha. Jadi dia duk rasa aku ni zikir lidah ya, hati Allah. Zikir 1000 yang aku ingat 100 ke 200 ya. Banyak yang tak ingat. Zikir banyak. La ilaha illallah. Tapi hati nak ingat tu tak terang mana. Nampak kekurangan ada pada dia. Itu dia. Dia nampak diri dia serba kekurangan. Dan akan kurang dalam siddiqnya. Siddiq ni benar macam ikhlas lah. Benar diri dia tu. Macam dia kata apa, dia kata macam tu lah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dia kata. Sungguhnya ibadatku, semayangku. Inna salati, semayangku. Wa nusuki, ibadatku. Wa mahyaya, urusan hidupku. Wa mamati, urusan matiku. Lillahi rabbil alamin. Aku buat dengan ikhlas kerana Allah. Mulut cakap hati tak tahu mana. Mana mulut lain, hati lain. Tak benar. Yang kata benar ni bertepatan zahir dan batin. Mulut kata lillahi rabbil alamin, hati pun lillahi rabbil alamin. Baru siddiq. Mulut kata kerana Allah, hati goncang. Dia nampak dia tu kurang tang tu. Itu panggil tak cukup siddiq, tak cukup benar. Itu dia. Ya, itu dia. Dan akan segala dalam mujahadah dia. Segan dalam mujahadah. Baluk penyegan dalam mujahadah. Mujahadah puasa. Puasa tu mujahadah, lapar. Bangun malam, mujahadah lah bangun malam. Kurangkan tidur. Banyak berzikir, kurang bercakap. Kena mujahadah. Kurang bercakap, banyak zikir. Dia nampak kurang. Tak terang mana mujahadah diri dia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan ibadat. Dia nampak sebuah kurang. Dan sedikit memeliharakan dalam fakirnya. Antumul fuqara, kamu tu fakir. Kita kena sentiasa merasai kita fakir. Kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang duit kita lebih tak ingat Tuhan lah. Duit ada banyak. Kita perlu belanja sehari macam-macam lah kan. Kata kita perlu RM30. Duit simpan kita RM1,000. Apa perlu lagi? Macam tak bergantung hati kepada Allah.
Cuba kita duit kita ada RM1. Kena belanja RM30. Nak cari mana duit ni? Allah Tuhan tolonglah aku. Masa tu baru ingat Tuhan. Bila duit RM1,000 duk ada kat kita. Kita perlu cuma RM30-40 nak minta kat Tuhan. Tu mana kita bila duit banyak kita lupa Tuhan. Duit sikit baru ingat Tuhan. Susah baru ingat Tuhan. Senang tak ingat. Maka kita kadang-kadang fakir, kadang-kadang kita rasa kita tak fakir, kita kaya. Kita tak berhajat kepada Allah. Tak memelihara fakir itu. Padahal kita dalam keadaan apa pun, kita mesti sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sikit fakirnya. Ya. Jadi kata musannif rahimahullah taala, maka adalah segala halnya kepadanya, dia kata tiada dikeredainya. Bila keadaan dia macam tu, dia tak redha lah diri dia. Maka aku ni lekeh lagi, kenapa baik lagi ni? Tak apa nak cukup aku ni. Bergantung hati dengan Allah ni masih tersangkut lagi. Aku masih lagi banyak bergantung kepada sebab. Kan? Aku masih lagi banyak bergantung kepada sebab. Dia tak redha keadaan. Walaupun dia tahu dia tak betul, tapi dia tak redha tak betul dia tu. Yang setengah tu dia memang tak betul, duk rasa dia betul. Ni payah. Yang buat tu duk rasa dia betul. Ni edit gambar untuk gua jadi. Gambar tu dulu punya gambar, ada pesta Oktoberfest apa tahu. Ada perempuan, gambar perempuan, belakang tu gambar arak. Tengah-tengah tu ada seorang laki-laki. Dia edit gambar kepala tu gua jadi. Tukar kepala. Gua jadi pakai tie. Pernah tengok gua jadi pakai tie. Di parlimen pun tak pakai tie, pakai baju Melayu dia, pakai jubah dia. Ini pula nak pakai tie pula. Punya tu. Dia bangga dengan makna kata dengan apa, dengan maksiat yang dia buat. Depa ni buat silap, dia mengaku aku silap, aku tak sampai makam ni, patut aku kena. Dia masih belum cukup. Aku kena perbetul lagi. Itu dia. Itu dia. Ni golongan ni, dia sentiasa memperelokkan dirinya. Tiada keredainya. Dia tak redha dengan perbuatan diri dia tu. Tapi nak bilang macam mana? Ni soal batin. Kalau soal biasa ni senang. Itu tempat maksiat, kita tak pi. Habis Tapi hati tu nak teringin pada maksiat, itu payah. Hati ni kerjaan yang payah nak buat. Minta kepada Allah Ta'ala. Dan bertambah-tambah ia akan fakir kepada Allah. Bila dia sedar, dia masih kekurangan, lagi dia berhajat kepada Allah untuk menyempurnakan segala kekurangan yang ada pada dia. Supaya ikhlasnya masih lagi tinggi. Kayak pengharapan dia pada Allah lagi tinggi. Kan? Gitu. Itu dia kata, bertambah-tambah ia akan fakirnya kepada Allah dalam fakirnya. Dia duduk dalam fakir, dia berhajat kepada Allah, bertambah-tambah lagi dia hatinya kepada Allah supaya Allah menyempurnakan fakirnya itu. Supaya dia betul-betul bulat hati, bergantung bulat kepada Allah Ta'ala semata-mata. Ya, dalam fakirnya, dalam perjalanannya. Hingga fanalah ia daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Hingga fana tak nampak. Yang dia nampak Allah ya. Tak ada siapa boleh tolong aku. Yang boleh membantu aku Allah Ta'ala. Ketika itu fana diri dia pada yang lain, melainkan nampak Allah saja di hatinya, tempat dia bergantung. Inilah salik sair yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penggulungan wasil, kita sebut malam besok. Kesimpulan yang kita dapat, ada gulungan sair atau salik atau tarik macam kita ni lah. Walaupun kita duk nampak sebab usaha, hati itu masih bergantung. Betul tak? Kita perut lapar. Jam dah pukul 9, perut lapar. Nak buat apa? Tak motor pergi
Makan roti canai dia tak? Kita tengok apa yang ada si lemak ke, roti canai ke, apa ke, kena hati tarik. Kita bergantung pada sebab. Allah jadikan sebab. Allah jadikan syariat, ikut syariat. Makannya halal, betulkan niat, tujuan untuk buat ibadat. Dalam masa yang sama, kita kena ingat hati. Jangan tergantung pada sebab. Bukan sebab yang mengenyangkan aku. Yang mengenyangkan aku, Allah. Dalam segala hal. Perjuangan ke, makan minum ke, sakit demam ke, boleh, tak ada masalah. Kita mencari sebab. Kerana Allah sendiri suruh kita mencari sebab. Wa khuliq malu fasayarallahu amalakum. Allah suruh bekerja. Dan Allah akan buktikan hasil kerja kita. Tapi yang tak boleh bergantung dengan usaha kerja kita. Itu dilarang keras oleh agama kita. Kalau kita berusaha, kita merancang, Allah bagi kita merancang. Bukan kita. Kita tak ada haula, tak ada kuwata. Jadi Allah Ta'ala lebih tahulah manusia ni mengikut kemampuan masing-masing. Jadi Tuhan tak tekan. Kan? Hang boleh ni, yang ni golongan tinggi. Pahala dia hebat. Kalau kamu tak mampu, kamu duduk sini. Buat macam ni. Ada kaedah dan cara masing-masing. Wallahu alam. Al-Fatihah. Kita ni kalau ada mana-mana pihak main, polis ke apa kan, dia tanya tentang sembahyang jemaah, kita kata sembahyang, memang kita sembahyang pun. Kami ada buat sembahyang jemaah, kami ada buat kuliah. Mendapat kebenaran daripada penguatkuasa pejabat agama. Sebab baru ni orang pejabat agama main, malam tu kan main ramai orang. Kan, dia kata sini kan. Dia kata tak apalah, boleh lah. Boleh buat kuliah tu. Boleh sembahyang jemaah. Dengan syarat jarang-jarang. Mayang tu satu dia kata 1 kilometer. Aku nak terkejut sampai 1 kilometer dulu dia tu. 1 meter kan kilometer. Kita siapa mai pun mungkin ada penghulu kan nanti mai. Orang kesihatan kan mai. Polis kan mai. Dia banyak tu dia punya jabatan tu. Yang berkaitan ni semua banyak yang terlibat. Pertama ni polis mai dah tadi, kesihatan. Kan? Jadi kita ni umpama kita kuarantin. Kita kuarantin lah ni. Ni macam rumah kita lah, kerana masjid ni rumah kita lah. Mayat dalam rumah lah kira ni. Kita duduk dalam kuarantin. Kalau ditanya panjang, orang luar pun tak mai, kami pun tak keluar. Kalau kami keluar beli barang pun seorang ya, wakil. Kami tak buat apa. Kami dengan lembu kami, dengan kambing kami, dengan itik kami. Kami tak pergi mana. Kami duduk dalam ni ya, tak pergi mana. Orang luar pun tak masuk. Kami ya. Dan kami semayang ni, jabat agama dah benak lah. Dia ramai malam tu 10 orang. Dia benak, kami semayang jemaah. Dan benakkan kita buat kuliah dengan syarat jaga jarak. Dan tak bersalam. Memang kami tak bersalam pun kata. Tak bersalam pun. Lepas semayang kami balik. Habak dia terang-terang betul lah tu. Kalau dia sekat pun jadi pening juga kita tak semayang. Berjemaah. Tapi dia habak dah. Dia kata dekat Walim tak pagi ni. Di luar tu masjid dia bagi azan. Semayang 2 orang. Dulu 3. Dia tinggal 2. 2 orang dia bagi. Kira kita je yang dia bagi. Tapi apa Mufti Pahang tadi keluar kenyataan, Mufti Pahang dia minta kerajaan pertimbangkanlah, fikir balik satu bentuk SOP yang boleh membenarkan orang sembahyang jemaat. Mungkin jarak jauh ke, mungkin saring dulu ke. Mufti Pahang dah bersuara. Kita harap mufti-mufti lain pun bersuara lah. Boleh apa-apa ada hubungan dengan Dr. Zul, boleh bersembang dengan dia, boleh telefon dia. Tadi ni dia buat apa temu bual cara ni dengan Ustaz Azairul. Kalau Ustaz jadi menteri agama, apa Ustaz nak buat? Ustaz Azairul gelak. Dia kata, Ustaz lah jawab, Ustaz dah jadi menteri. Tak, saya nak tanya Ustaz.
Kalau saya ini betul agama. Dia kata Datuk, kita bila ada kuasa, kita kena kenal kuasa kita. Kuasa tu kita kena gunakan kuasa kita untuk menegakkan agama kita. Kita tak guna kuasa, kita akan ditanya besok Allah Ta'ala di akhirat. Dia jawab betul tu. Tapi yang orang semua jadi rasa puji ni, dengan kedudukan dia sebagai menteri agama, sebelum ni jadi mufti, dengan kelulusan yang ada pada dia, banding dengan dia doktor, banding dengan Ustaz Izzah Idris, dia merendah diri. Dia tanya Ustaz Azhar Idris, kalau Ustaz Idris jadi menteri agama, yang tu yang bagus tu, merendah diri, sifat tawaduk, merendah diri. Ni yang kita nak, bukan yang baca lepas tu. Tak ada label. Tak ada label. Ini semua tak pakai kan. InsyaAllah. Kalau tak siapa main habak betul no? Kalau saya ada main kat saya, tak apalah. Habak kami ni bukan ni, kami pekerja ni. Kita ni semua pekerja. Ada yang jaga lembu, ada yang jaga kambing, ada yang jaga itik. Yang mana mengaji pondok, tapi semua balik lah. Semua balik, habis balik lah. Tak ada seorang pun yang ada di petugas pekerja-pekerja, jaga lembu, jaga kambing, jaga itik. Abang betul, memang betul pun. Abang betul. Kan? Inilah rumah kami, masjid ni rumah kami lah. Kami kuarantin di sini, dalam ni. Itu ya. Yang kita buat ni, atas kelulusan, mana penguatkuasa, Jabatan Agama Islam Taiping. Yang main malam tu. Dia bagi kebenaran cara lisan. Dengan syarat, jangan rapat, jarak 1 meter, jangan bersalam. Yang ni kami patuhi kita. Tapi kalau polis ni tak apa, dia selalu main. Entah telefon dia cerita betul lah, abang. Abang betul, dia belum maklum lagi ni. Abang tu. Lagi yang ni mungkin kesihatan lah. Buat kuasa kesihatan, tapi kesihatan dia tak ada tenaga nak buat kuasa. Tenaga dia banyak diguna untuk ni kan. Yang ada ni polis dengan pejabat agama. Dua tu ya. InsyaAllah lah. Al-Fatihah. Esok tugas kita nak kemas pagar. Nak kemas pagar. Pagar yang dia lebih tu, yang ikat sementara tu, kita nak buat kemas dia elok. Dia keluar, kita payah nak ambat. Lepas tu satu lagi pagar napia yang sebelah lembu tu 3 tempat bocor rasa. Kita kena kemas. Pasal apa kita tak mau lembu masuk. Lembu masuk dia pijak. Napia tu mati sayang. Nak tanam pula satu kerja pula. Satu lagi tu yang ada dari Belanda tu. Tu pun kita nak kemas. Kemas bagi elok. Kita buat pintu kecil juga untuk kita masuk keluar. Lembu tak boleh masuk dalam tu. Semua kita jaga. InsyaAllah masa depan kita nak tanam napia ni ujung tu. 2 tu ada 3 ekar. Lepas tu kita akan tanam lagi insya-Allah tu yang betul-betul sebelah reban lembu tu, betul-betul di sebelah dia tempat sampah. Tu pun kena cerah balik, kita akan tanam juga napia. Satu lagi saya ada cadang tempat lembu yang berayak tu, kita ambil sebahagian dia. Lembu tak pi tu. Saya dah pakat dengan biho, biar dia korek parit. Korek parit agak besar sikit, payah ayak berkumpul kat parit. Kiri kanan dia akan kering. Tempat ni pun kita boleh tanam napia. Parit tu kalau kita nak kita boleh belah ikan keli atau ikan talapia. Kita boleh belah. Kita boleh belah. InsyaAllah. Bila parit tu kita boleh belah ikan. Lepas tu kita nampak pagar. Pagar yang bagi lembu masuk sebelah tu. Tempat pagar kemas-kemas insya-Allah.
Jadi bila makanan dia semua cukup, napia ni boleh membekai semua. InsyaAllah lah memudahkan kerja kita. Kalau mesin tu siap pula, kita akan tengok pula Ricky tengok. Tak mana saja ada pelepas sawit, kita ambil. Kita ambil pelepas sawit tu, insyaAllah. Jangka panjang saya rasa persiapan tu semua dah cukup dah tu. Napia tu kalau betul-betul itu ada 3 ekar. Situ 4 ekar. 4 ekar. 5 ekar. 5 ekar napia. Satu kawasan yang cukup luas. Cukup membekalkan makna makan bagi lembu tu memang cukup insya-Allah. Tak cukup, tambah dengan pelepas sawit. Seminggu sekali ke kita bagi dia rasa dedak lah. Dedak jangan hari. Hari teruk lagi tak. Lah ni tak apa lagi tak. Sebab bekalan makanan belum cukup. Bila napia semua cukup, dedak kita kurangkan insya-Allah. Ya itu. Itulah kita nak buat kerja tu besoklah. Pagi esok kita akan cuba siapkan, kemaskan pagak-pagak tu insya-Allah. Dia hantar berapa baru ni? Pagak tu apa ada? 6. 7 ke berapa tak kira. Tak cukup kita order lagi lah. InsyaAllah. Tapi tabagak roboh tu kena angkat dengan lori atau traktor. Nak angkat dengan ni berat tu. Kita boleh angkat dengan traktor ataupun dengan lori. Yang dekat-dekat tu tak apalah, usung 2-3 orang. Ambil dawai hijau, ikat. Pagak yang runtuh tu kita ada lagi pagak kosong yang tak pakai. Sana tak ada pagak yang tak pakai. Lebih-lebih. Yang kita buat dulu kan. Ada pagak kosong lebih tak? Tak ada lagi. Tengoklah kalau dia buka kedai tak mau buang 10 pagak. Kita kena kemas dia elok. Kena kemas betul-betul. Dia kerja kita, kalau pagak kemas, kerja kita tak teruk. Dan dia keluar pergi cari pula, nak pergi hambat. Habis masa kita dengan bab tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina minad rahmatan wahid lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqaribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il bari. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal ghala ma la yakshifu ghairu. Bismillah syafi, bismillah mukafi, bismillah ma'afi, bismillahillazi la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala khair khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi alamin.